tidak ada peruntukan khusus. Tetapi Perlembagaan Persekutuan ni bukan sahaja perkara yang tertulis dalam kesemua 183 perkaranya. Apa yang penting, terdapat juga falsafah perlembagaan, terdapat juga semangat perlembagaan, adat dan konvensyen yang menjadikan perlembagaan itu 183 perkara itu kemudiannya menjadi lengkap jika dituruti. Dan di sinilah apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas pelantikan rasmi ni pada 24 hari bulan November yang lalu adalah satu perkara yang disokong, yang selari dengan semangat dan falsafah perlembagaan. Di situ kita perlu menerima perkara yang baik dan menyokong perkara yang baik yang dilakukannya. Nah, usul undi percaya ni bukan juga mencabar ataupun mendurhakai tanggungjawab ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Usul undi percaya ini adalah bebas daripada lantikan agung. Ini rakyat dan para politik, para pemimpin politik biasanya kurang mau faham. Ya, kerana di bawah perlembagaan, apabila selesainya pilihan raya, kita ambil contoh pilihan raya selesai, dapat keputusan, kebiasaannya sebelum daripada PRU15 ada parti yang menang majoriti. So nescaya mudah sikit bila ada parti yang menang majoriti untuk agung melaksanakan tugasnya. Kerana apa? Yang menang majoriti mestilah ketua parti itu atau gabungan parti itu mendapat sokongan yang majoriti ini di parlimen. So tidak menjadi isu. Agung tidak perlu melaksanakan tugas di bawah 43. Terus panggil ketua parti tersebut dan angkat sumpah pada masa yang sesuai sejurus selepas keputusan. Tapi pada PRU15 apabila rakyat telah memilih mengakibatkan parlimen tergantung, yang saya telah sentuh dengan jujur saya nyatakan, hasil daripada keputusan parlimen tergantung mematangkan negara. Ia sebenarnya mematangkan negara. Selagi para pemimpin politik sama-sama matang macam rakyat. So apabila perkara ini berlaku, maka tidak ada parti yang mendapat kemenangan mudah di parlimen. So pada masa itulah datangnya keperluan untuk ke bawah duli yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dengan lebih sulit sikit, dengan lebih rumit. Iaitu baginda tuanku di bawah 43(2) perlu menentukan pada hemah baginda siapakah yang mungkin memperolehi sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Perkataan yang penting di situ adalah mungkin. Baginda tuanku tidak pernah diwajibkan di bawah perlembagaan untuk menentukan, membuat keputusan, melihat bukti siapa yang ada sokongan. Ini ramai para pemimpin politik suka mencampur adukkan dengan retorika dan emosi apabila keputusan tidak memihak kepada mereka. So apabila ke bawah duli yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dalam keputusannya melantik itu, dia tidak boleh bermain politik. Sebab itu dia tidak diberikan tanggungjawab untuk menyiasat, untuk menjadi hakim. Kalau tidak kemudian nanti dituduh pula baginda tuanku ni penyelia. Bagaimana dia yang buat keputusan yang ni betul ke SD dia, yang tu palsu ke sokongan dia. Bukan, dia cuma mungkin percaya mungkin ada sokongan majoriti. Itu pun pada fikiran beliau, baginda tuanku. So itu dah selesai. So apabila kerajaan tak ada parti yang majoriti mudah, maka dalam hemah baginda tuanku, dia membuat keputusan Anwar Ibrahim yang mungkin akan mempunyai sokongan majoriti. Maka dilantik Anwar Ibrahim. Itu tanggungjawab agung selesai. Anwar dilantik. So Anwar pula untuk mengesahkan, sebab apa yang penting sekarang ni, mana-mana kerajaan, bukan sahaja soal kerajaan Anwar Ibrahim, mana-mana kerajaan pun wajib menentukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin boleh fokus untuk menyelesaikan urusan tadbir urus dan masalah-masalah yang ada. So apa langkah diambil oleh Anwar Ibrahim bukan mendurhakai agung. Walaupun beliau tidak wajib pergi, beliau pergi supaya selesaikanlah di parlimen. Ada tak bantahan yang lebih daripada yang sokong dia jadi Perdana Menteri? Kalau ada,
pergi kepada proses seterusnya. Kalau tiada, sekurang-kurangnya kerajaan baru ini boleh tekun, fokus, buat kerja. Dan pihak-pihak yang mengatakan tidak sokong hilang hak untuk mencabar keabsahan keperdana menteriannya. Baik. Jadi apabila ada masalah, masalah akan berbangkit. Saudara Zawazi, mesti kita ada masalah ekonomi, masalah sosial yang mungkin akan berbangkit dalam 5 tahun, masalah dunia dan sebagainya. Tapi apabila masalah itu berbangkit, kerajaan boleh fokus untuk selesaikan masalah. Dan pada masa itu, pihak pembangkang atau sesiapa yang tidak sokong tidak boleh ungkit bahawa Anwar tidak membawa keabsahan di parlimen, sebab dia dah bawa. Baik. Itu yang paling penting dari sudut falsafah urus tadbir negara, perlembagaan yang rakyat kena faham. Ini bukan isu politik semata-mata. Ini isu falsafah perlembagaan. Pernah berlaku sebelum ni, yang ketiganya, usul undi percaya, di mana kerajaan-kerajaan yang utuh sekalipun di Malaysia, apabila ada perubahan pucuk pimpinan disebabkan keadaan-keadaan tertentu, maka pemimpin itu membuat perkara yang terhormat, membawa ke parlimen usul ini, walaupun tidak perlu, tidak wajib. Contoh, kita pernah bincang Tun Hussein On. Apabila Allahyarham Tun Abdul Razak meninggal dunia, secara automatik pada masa itu kerajaan Barisan Nasional adalah majoriti, tidak ada isu. Dan timbalan presiden dilantik merangkap presiden, dan of course untuk mengambil alih jadi Perdana Menteri, sebab beliau pun mempunyai kerusi di Dewan Rakyat. Pihak pembangkang pun tidak bantah. Tetapi Tun Hussein On dan kerajaannya pada masa itu membuat yang terhormat. Tak silap saya 12 hari selepas pelantikan sebagai Perdana Menteri, dia bawa usul itu ke parlimen untuk menyelesaikan isu. Sebab beliau tidak dilantik selepas pilihan raya. Beliau terpaksa menggantikan di atas kematian ke bawah Allahyarham Tun Razak. Begitu juga Pak Lah. 2003 tak silap saya, apabila Tun Mahathir letak jawatan, Pak Lah pun secara automatik dilantik sebagai Perdana Menteri, dan beliau telah membawa terus dalam tempoh 3 hari, sebab pada masa itu parlimen sedang bersidang. Dan di sini Anwar Ibrahim bawa, tak silap saya, dalam tempoh 26 hari. Dia diangkat sumpah 24 November 19. Dan bukan sebab dia tangguhkan 26 hari. Saya percaya kita kena ingat, tidak ada parlimen bersidang. Hari pertama parlimen bersidang 19 hari bulan Disember, dan telah dibawa usul. So it's a very good thing. Perkara yang baik perlu kita hargai, perlu kita puji. Perkara inilah yang keempatnya wajib dilakukan oleh 2 bekas Perdana Menteri terdahulu. Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin. Walhal Malah dilihat sebagai lebih patut sebenarnya, sebab memandangkan kedua-duanya bukan melalui pilihan raya. Betul, tepat sekali. Sepatutnya Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri, mereka ini bukannya Perdana Menteri yang dipilih atau perlu dilantik selepas pilihan raya. Mereka menjadi Perdana Menteri selepas jatuhnya kerajaan. Muhyiddin selepas jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, dan Ismail Sabri selepas jatuhnya kerajaan Muhyiddin Yassin. Kedua-dua ni dalam keadaan yang berbeza. Bukannya tidak sah tentang pelantikan Perdana Menteri, itu tidak menjadi isu. Isu dia nilai moral, keperluan. Kedua-dua mereka membawa usul percaya, mereka gagal lakukan pada masa itu. Saya percaya kita telah beberapa kali bincang pada masa isu Muhyiddin Yassin, dan kita bincang pada masa Ismail Sabri. Kedua-dua mereka telah gagal melakukan perkara yang wajar dan bermoral, bermaruah, bermartabat untuk dilakukan. Dan Anwar Ibrahim melakukan perkara ini walaupun keperluan dia lebih rendah daripada Muhyiddin dan Ismail Sabri. Itu perlu dinyatakan dengan jelas. So itulah usul undi percaya yang pada akhirnya apabila telah pun dibentangkan pada 19 hari bulan, selepas selesainya pembentangan tersebut dan debat yang dilakukan, undi suara yang berjaya lebih kepada menyokong usul tersebut, maka sekarang bagi saya isu kestabilan politik sudah hilang hak untuk dibangkitkan dari segi moralnya, dari segi keperlembagaannya ataupun perundangannya. So noktah
patut diletakkan kepada ketidakstabilan politik. Selain daripada itu, kita boleh bincang yang lainnya. Baik, dalam konteks usul undi percaya, soalan saya nak sambung sedikit tentang keabsahan yang tidak dilakukan ataupun undi percaya tidak dilakukan oleh Mahyadin dan juga Ismail Sabri sebelum ini. Adakah Tuan Hani melihat itu merupakan di antara satu sebab utama ataupun faktor-faktor yang besar yang menyebabkan selama ini, selepas langkah Sheraton berlaku, adakah itu yang menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, betul-betul yakin dan sebagainya, atau bagaimana? Tepat sekali. Apabila rakyat dan pihak-pihak dalam bidang-bidang tertentu meminta melakukan perkara yang terhormat, usul undi percaya, ianya adalah untuk menghilangkan persoalan berkaitan kestabilan politik. Jadi kalau perkara itu dibawa pada masa itu secepat mungkin oleh kedua-dua mereka yang disebutkan tadi, maka ada kemungkinan sejarah tertulis dengan cerita yang lain. Tapi perkara itu tidak berlaku kerana kekhawatiran mereka tidak berjaya dalam usul undi percaya. Itu persepsi yang muncul dalam minda rakyat. Kenapa tak bawa? Takut hilang majoriti. Maka itulah yang menyebabkan bila awak sendiri takut, maka menampilkan satu lagi persepsi awak tiada sokongan majoriti, dan menimbulkan satu lagi persepsi lanjut bahawa tidak ada kestabilan politik. So bagaimana orang yang nak bagi sokongan kepada awak, contohnya penjawat awam nak ikut arahan awak, dia akan fikir esok-esok entah jatuh Perdana Menteri ini, susah-susah kita buat training baru untuk pegawai-pegawai kita. Itu baru dalaman. Begitu juga dengan pelabur luar. Macam mana ni nak datang sedangkan usul undi percaya tidak zahir di mata rakyat antarabangsa. Macam mana nak melabur? Esok kalau dia jatuh, kena start balik. Berapa banyak masa dah buang, tenaga, tak kira duit, wang duit lagi. So itu pentingnya usul undi percaya ni. Kalau seseorang pemimpin politik tidak fikirkan diri sendiri dan fikirkan kepada kestabilan negara, maka sewajarnya buat usul undi percaya, melainkan apabila kerajaannya dibentuk melalui sokongan majoriti. Itu cerita lain. Tapi bila bukan sokongan majoriti, dan saya percaya dengan kematangan yang ada pada rakyat sekarang ini, besar kemungkinan PRU akan datang, kita akan lihat contoh-contoh kerajaan minoriti yang dibentuk akibat daripada ketiadaan sokongan majoriti mudah di parlimen akan berlaku. Jadi contoh yang berlaku pada kali ini pasca PRU 15 adalah suatu duluan yang boleh diikut. Itu sebabnya apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang sebagai duluan ni penting. Jangan lari pada paksi perlembagaan, sebab dia akan cuba dituruti masa depan. Tak kira